Baik, ini cerita tentang kenapa antara alasan yang diberikan adalah alasan yang dikhawatiri akan berlaku pada diri kita, especially terutama sekali warga emas untuk mendapatkan vaksin. Jadi itulah sebabnya mereka menolak vaksin ini. Kita terus sahaja bersama dengan Dr. Nazrila Hairiza Nasir, pakar perunding perubatan keluarga yang kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga, Doktor. Baik, Doktor. Antara yang diberikan ataupun antara yang kita tahulah kan alasan-alasan mereka takut ataupun khawatir tentang alahan yang berlaku selepas mendapatkan vaksin. Jadi mungkin ini juga dipengaruhi oleh perkongsian-perkongsian sama ada di media sosial ataupun di telefon bimbit dan sebagainya. Apabila seorang individu ataupun warga emas itu telah tahu tentang alahan yang berlaku, mereka takut untuk mendapatkan vaksin. Jadi apa nasihat doktor? Okey, alahan ini berlaku dia memang apa dikatakan sangat-sangat bergantung pada individu. Dan alahan yang kita maksudkan, kita kena faham bezakan antara alahan dan juga kesan sampingan. Jika alahannya biasa macam kita ambil makanan, kadang-kadang kita dapat alahan di mana kita akan rasa gatal-gatal sikit, ada ruam keluar, mungkin bengkak sikit, itu adalah alahan-alahan yang biasa. Tetapi ada segelintir dan bukan ramai yang mempunyai alahan yang teruk, dan alahan yang teruk ini boleh berlaku pada apa-apa saja. Ada mereka yang makan makanan sebagai contoh seafood atau makanan laut yang boleh menyebabkan mereka sesak nafas dan boleh masuk ke hospital. Itu adalah alahan yang sangat serius. Dan bagi vaksin mereka yang mempunyai alahan-alahan yang biasa seperti yang saya katakan tadi, yang gatal-gatal, mungkin keluar ruam, mungkin rasa pergi sakit perut ataupun mungkin akan rasa bengkak sedikit di bibir dan sebagainya, itu adalah alahan-alahan yang ringan dan ini tidak memberikan masalah sebenarnya untuk mendapatkan vaksin. Bagi mereka yang mempunyai alahan yang teruk di mana yang kita panggilkan anaphylaxis, iaitu di mana mereka sukar bernafas, perlukan mendapat rawatan EpiPen dan juga masuk ke hospital, ini adalah alahan yang serius dan mereka memerlukan penilaian oleh doktor dulu sama ada mereka perlu mendapatkan vaksin atau tidak. Dan oleh itu sebenarnya kita tidak patut risaulah tentang alahan ini. Sebenarnya sebelum kita pergi mendapatkan vaksin tersebut, kita akan berjumpa dengan doktor dan ini akan diterangkan dan kita boleh menilai tentang kesesuaian sama ada boleh dapat vaksin atau tidak. Okey, doktor, apakah antara tanda awal alahan yang perlu kita ambil serius yang boleh dilihat daripada segi fizikalnya? Okey, alahan yang serius ialah bila terdapat kesukaran bernafas atau sakit dada, dan sebenarnya itu sebabnya alahan-alahan yang serius ni dia berlaku dalam 15 hingga 30 minit selepas vaksinasi. Selalunya benda ni cepat berlaku selepas vaksinasi. Itu sebabnya kami mempunyai tempat yang kita panggil pemerhatian. Selepas saja mendapat vaksin, kita akan memerhatikan semua yang mendapat vaksin ini sehingga 15 hingga 30 minit. Dan kami akan lihat keadaan mereka. Dan apa-apa yang berlaku ia akan berlaku selalunya pada masa tersebut. Dan kami memang ada standby team, medical team yang standby yang untuk memberi rawatan segera kepada mereka yang mempunyai apa-apa kesukaran. Walaupun ia ringan pun kami akan bantu pada masa tersebut. Bukan saja nak tunggu sampai serius tapi ringan pun kami akan bantu masa tersebut. Dan kebanyakan masa memang hampir tiada, tapi apa yang ada kita akan bantu pada masa tersebut. Jadi tidak patut risaulah tentang perkara ini. Sebab dalam masa 15 minit itu masih diberikan untuk mereka yang telah pun divaksinasi kan, kokot ada simptom ke apa semua, jadi pihak doktor pun ada di sana. Okey, doktor, ada yang mengatakan bahawa kenapa agaknya apabila kita ni telah pun disuntik vaksin, selepas itu ada gejala-gejala ringan dan ada simptom-simptom.
Ada yang mengatakan bahawa contoh ada ikut pada antibody masing-masing lah. Ada yang apabila yang telah pun disuntik kadang gejala ringan simptom tak ada langsung kan. Jadi kenapa agaknya yang ada gejala ataupun ada simptom ni? Adakah disebabkan vaksin itu mula bergerak ke tubuh badan febri seseorang itu, doktor? Ini adalah tindak balas badan seseorang kepada vaksin tersebut. Ada orang dia tidak mempunyai banyak tindak balas, tidak bermakna bahawa badan dia tidak memberikan immunity, tetapi ada mungkin yang sangat very very responsif terhadap vaksin tersebut dan dia memberi reaksi kepada vaksin. Bila dia memberi reaksi kepada vaksin, sebenarnya itu adalah satu tanda yang baik juga, di mana ia menunjukkan badan kita sedang membina antibody, sedang melawan, kalau itu menunjukkan respons tubuh badan kepada kita pada vaksin tersebut yang akan menyediakan kita untuk membuat melawan penyakit kuman COVID-19 itu jika berlangsung ke dalam badan kita. Jadi kalau kita ada kesan sampingan seperti demam ke, rasa lemah ke dan sebagainya, itu merupakan tindak balas kepada badan kita yang sedang menyediakan badan kita untuk melawan penyakit tersebut jika ia datang. Jadi saya rasa kita tidak patut takut pada kesan sampingan yang ringan. Okey, doktor, satu soalan terakhir saya. Kalau demam ataupun ada simptom yang selepas divaksin itu, boleh makan ubat atau biarkan ianya reda sendiri? Boleh makan ubat, tak ada masalah. Jikalau selepas mengambil vaksin rasa tidak berapa, rasa badan sakit ke, kan rasa tak bersihat ke, bolehlah mengambil Panadol, tak ada masalah untuk mengambil. Baik. Okey, penjelasan yang baik sekali. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Assalamualaikum. Jaga diri juga. Ya, itu dia. Dr. Nazrila Hairiza Nasir, pakar perunding perubatan keluarga, Timbalan Pengarah Primer Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM, berkongsi dengan kita tentang alahan dan keadaannya. Bagaimana kita harus mengetahui tentang ada alahan tetapi itu adalah gejala biasa selepas divaksin. Banyak juga poster-poster yang telah pun dikongsikan di media sosial antara gejala-gejala ataupun simptom yang berlaku selepas divaksinasi, kan? Betul. Jadi kita kena faham betul-betul.